Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Seperti mana kami telah warakan tadi, sila hubungi kami di 03-7726-1603 dan mungkin anda boleh titipkan pengalaman anda di FB. Serta kalau suami dah 10 tahun tak kerja, tapi sayang, macam mana? Cinta itu buta. Baik, kita kongsikan terlebih dahulu. Ini antara yang dikongsikan oleh rakan Facebook kami, Radiatul Chong. Selamat pagi, Mishai. Nak tanya nanti kalau ada pakar, macam mana pula kalau isteri bertahan dengan suami yang tak tentu kerja? Tapi bekerja. Maknanya tukar-tukar lah macam tu kan? Cuma ada sakit, anxiety dan asyik pula curang terhadap isteri. Asyik dimaafkan isteri, isteri pula bertahan asyik kerana anak. Nak tanya pakar, betul ke keputusan yang dibuat? Bagaimana pula kalau suami dia buat lagi kecurangan itu berulang lagi? Ya, dan antara luahannya pertama lagi, bagaimana pula jika isteri tanggung suami yang tak bekerja? Macam mana nafkah isteri? Adakah ia dikira sebagai hutang atau sebaliknya? Bukankah nafkah isteri itu wajib, bukan saja batin, malah zahir juga perlu dikira nafkah? Misal kata kalau dah 10 tahun kan tak bagi nafkah, nanti isteri boleh tak tuntut pada hari yang bulan yang pertama itu, ataupun macam mana? Isteri ni ada kuasa tak untuk mendapatkan hak dia, sedangkan hubungan tu begitulah, umpama bayang-bayang, suami kejap ada kerja, kejap tak ada kerja. Okey, dia mudahnya cerita dia macam ni, Fitri, dan sidang penonton yang di rumah sekalian. Pertama, saya ada dua perkara. Pertama, macam mana yang tiba-tiba dia kata sebab banyak sangat. Apa tadi soalan dia tadi tu, dia bertahan sebab lelaki. Lepas tu ada anxiety, curang dan sebagainya. Adakah perbuatan dia bertahan tu betul? Dan kalau macam mana isteri dia, suami dia curang balik? Mudah saja. Sebab pertamanya, cerai ini ataupun pembuaran perkahwinan ini bukanlah hukumnya haram. Maksudnya dia kalau haram tidaklah diharuskan dalam satu-satu perkahwinan. Malah di antara rasul-rasul itu juga ada dalam satu sirah dinasihatkan untuk mengubah pintu rumahnya. Faham tak? Maksudnya cerai. Sebab apa? Sebab tidak boleh, tidak elok. Sampai satu masa memang wajib untuk bercerai. Dan ada hukum makruh bercerai. Ada yang harus bercerai. Jadi perkara begini, kalaulah dalam keadaan kita ni teraniaya, dalam keadaan kita ini sering kali ditipu dan nafkah tak bagi dan sebagainya, maka jalan keluar dia boleh ada hak untuk seorang isteri untuk dia memohon perceraian melalui apa? Seksyen 53, contohnya kalau di Selangor, enactment keluarga Islam, permohonan fasah ataupun permohonan cerai secara baik under seksyen 47, yang mana kalau tak berjaya akan pergi pada seksyen 48 hakam. Jadi benda-benda ni semua ada dalam undang-undang di hadapan mahkamah syariah. Itu untuk isteri. Bagaimana pula dengan suami? Contoh suami pula tiba-tiba isteri ni sebab tadi soalan kepada sahabat kita Sufian yang jenis kaki kikis, kaki cukur pula dah saya. Boleh juga. Boleh juga. Sebab kat luar saya kaki kikis ni kita panggil pencukur. Jadi type pencukur ni kadang-kadang maksudnya dia ni tidak ada prinsip ataupun tidak ada betul-betul jati diri dalam perkahwinan. Dia kahwin tu tak ikhlas. Benda ni, perkahwinan ni adalah pembinaan dalam sesebuah institusi. Mana-mana institusi yang mana daripada keluarga inilah membina satu komuniti, komuniti ini membina masyarakat, masyarakat ini membina negara. Kalaulah sekarang ini kita lihat dalam keluarga sendiri, dia ini gilakan harta. Maksudnya kaki cukur, kaki kikis. Orang-orang seperti ini selalunya dalam mana-mana kes, yakni perempuan ataupun lelaki. Sebab lelaki nak kikis harta perempuan, dia rasa perempuan kaya, dia jadi biawak hidup. Mungkin yang ni biawak betina hidup. Sebab yang untuk kaki cukur. Yang mana kaki cukur ni akhirnya bila dia dah terlampau gilakan harta, dia dah tidak ada umpama dalam satu pegangan prinsip, tetapi dalam satu ikatan perkahwinan adalah amanah. Bila dia tidak amanah, akhirnya dia akan melompat. Melompat ni kita istiharkan dia sebagai katak. Jadi orang-orang macam ni adalah orang yang patut dihina. Sebab apa? Sebab mereka ini tidak ada prinsip dan tidak menjiwai institusi kekeluargaan itu. Dan kita faham bahawa saling pertembungan, macam saya bersetuju dengan Sufian kata, tak kira waktu bercinta, tak kira waktu bertunang, tak kira waktu dalam perkahwinan tentunya, kita perlu ada timbang tara. Menjawab soalan yang kedua, apabila suami ni tak bekerja, katalah suami tak bekerja sebab apa? Kalaulah suami tu sihat, kacak bergaya macam Sufian, macam Fitri, tapi memang hidupnya duduk mengangkang di rumah, maka kat situ bahawa suami dia memang seorang yang dayus. Ataupun dalam istiharnya sepatutnya dia mohon cerai. Sayang ni nak sampai ke mana? Tetapi dalam masa yang sama,
telah menyebabkan si suami itu membuat dosa. Sebab apa? Suami tidak melaksanakan tanggungjawab. Adakah boleh sekiranya dia bertahan atas sebab anak contoh? Tiba-tiba dalam satu hari dia nak bercerai. Boleh atau tidak? Apa yang telah dia keluarkan itu dijadikan sebagai tunggakan nafkah. Boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Tetapi perlu kepada perincian-perincian tertentu. Sebab apa nafkah ini wajib? Kecuali seorang isteri ini melepaskan hak tersebut. Contohnya tiba-tiba isteri ini dalam tempoh perkahwinan memang dia dah cakap, tak apa bang, abang tak payah perlu bagi saya apa-apa bang. Saya redha. Dah cakap lah. Tapi selalunya lepas masa nak bercerai baru dia ungkit. Itu jadi permasalahan. Baik. Akan tetapi bagi saya, bagi biawak hidup, pisau cukur, kedua-dua ini tidak ada jati diri dan tidak memahami institusi kekeluargaan dan akhirnya mereka inilah yang akan melompat keluar seperti katak. Baik. Saya nak tanya Sufian berkenaan dengan lelaki ni saya tak faham. Lelaki saya tak faham. Lelaki ni kadang-kadang dia kata, "Oh, I tak sukalah, you tak boleh buat kerja sendiri, tak boleh, you ni tak independen langsung." Bila perempuan ni dia tunjuk independen sikit, lelaki mula ada zon selesa. Sikit-sikit makin berkembang zon selesa tu. Jadi sebenarnya bagaimana independen yang bagaimana sebenarnya lelaki nak kepada wanita ni? Bagi saya semuanya bermula di awal pendidikan di rumah. Maksudnya saya berkongsi pengalaman saya. Macam saya memang dibesarkan untuk belajar berdikari. Macam mana nak menguruskan kehidupan dari segi benda yang paling basic sekali. Basuh baju dan juga menguruskan rumah. Jadi kalau seorang tu dah ada ilmu yang cukup untuk dia dah terbiasa. Kalau dia dah terbiasa untuk melakukan benda-benda tu, rasanya kita akan buat benda tu secara spontan. Dan tapi sifat manusia ni, kita ada instinct of survival bagi saya. Dan kalau kita terpaksa, kita akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Tapi bila kita terlalu selesa dengan dalam satu situasi, benda tu akan amplify kita punya malas, kita punya semangat nak saling membantu ke apa tu. Bagi saya sebab tu pentingnya komunikasi dalam hubungan, supaya masing-masing jelas, masing-masing clear tentang peranan masing-masing dalam satu hubungan. Ada yang lelaki tak kisah untuk buat kerja rumah. Dia lagi selesa tengok isteri dia ataupun pasangan dia tu berehat. Tapi ada juga yang tak macam tu. Sebab tu kalau lelaki tu dah terbiasa dengan perempuan yang rajin, mungkin dia akan jadi makin malas. Sebab tu bagi saya pentingnya komunikasi. Komunikasi antara pasangan. Itu yang paling susah tu nak komunikasi. Okay. Kadang renggang kosong macam tu, jadi tak ada garis pemisah tu kan, dia payah. Kita akan banyak lagi ada siri lain yang akan berbincang. Masih yang kita pantas betul tu, tak puas lagi nak bertanya. Kena ada jilid 2. Okey, baik. Apapun terima kasih. Berat sebenarnya nak ucap terima kasih ni sebab nak tanya lagi. Banyak soalan kepada Cik Hafiz Roslan, mediator keluarga, dan juga Sufian Suami. Nanti akan ada lagi untuk promosikan lagu. Okey. Baik, pasti